Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin alaihi afdalus salati wa atamut taslim. Yang saya muliakan antara pengurusan Karangkraf Sinar Harian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan berkongsi beberapa perkara yang pada hakikatnya saya lihat banyak benda yang baik yang mungkin kita boleh kongsikan di sini, yang mungkin tidak terlalu akademik sangat tinggi dan insyaAllah yang tidak terlalu bawah sangat. Ada satu perkara yang perlu saya clarify di sini adalah kita perlu memberikan satu cara pandang, pemikiran, perbincangan di dalam agama yang lebih segar. Kita tidak boleh untuk hanya bergantung pada perbincangan bersifat surface. Kita rasa kita ada satu perbincangan agama dan kita duduk, dan ada satu perkara yang saya suka untuk ingatkan untuk mengurangkan tahap hedonism di dalam membincangkan isu agama. Apa maksud dia? Dia tak mau bincang agama dalam keadaan yang berat. Bila datang kuliah agama, dia mau gelak. Bila datang kuliah agama, dia hanya benda-benda yang tidak pening kan dia. Tetapi Islam tidak begitu. Umat Islam apabila dia datang, Nabi SAW berikan tanggungjawab, dan Nabi lontarkan idea, Nabi lontarkan Quran, Nabi lontarkan sunnah Nabi, dan manusia berfikir. Manusia berfikir. Dalam artikel saya semalam yang di Sinar, saya menulis tentang bertanya bukan satu dosa, kerana hanya orang yang berfikir akan mula bertanya. Apabila orang nak bertanya, bermaksud dia sudah ada information untuk dia. Apabila disampaikan, dia kata, "Ustaz, saya rasa pandangan ni saya ada baca di sana, mungkin saya ada nak berkongsi." Bermaksud dia satu orang yang berilmu. Kita bukan datang untuk terima balik buat, tak. Ini bukan satu yang completely saya mesti betul, tak. Ini perbincangan. Sumber kita ambil sumber yang sahih insya-Allah, dan kemudian di sana mungkin akan ada perbincangan. Itu yang kita mahukan. Bukan the cliche way. Benda yang biasa you dengar dan balik terima telan tanpa ada berfikir, tak. Itu bukan apa yang kita mahukan. Okey. Kedua, alhamdulillah, mungkin sebab saya berasal daripada Kelang, daripada Shah Alam, saya melihat di Kelang dia dah ada rumah ngaji, dan kita tengok tokoh-tokoh yang hebat bercakap, Dr. Mazli Malik, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, dan ini adalah antara salah satu mungkin Sinar ataupun Karangkraf di Kelantan memulakan perkara yang sama. Dan kadang-kadang di sana mereka lebih advance. Dia bukan advance mana, kerana dia mungkin lebih laju, perbincangan lebih ni, kuliah lebih banyak, perbincangan lebih panas. Jadi dia memerlukan tokoh-tokoh yang bercakap tepat dan cepat dalam respon dalam banyak perkara. Okey. Tajuk yang diberikan kepada saya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ilmu, tetapi saya telah siapkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber Islam. Benda yang lebih kurang sama. Kenapa saya katakan ia sumber Islam? Kalau kita katakan dia sumber ilmu, kita boleh katakan ilmu ini terlalu banyak. Ucapkan ahlan kepada Fadilatul Syekh Ustaz. Dia terlalu luas. Dia terlalu luas. Namun apabila yang saya ingin berikan fokus adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber Islam. Apabila kita katakan, dan Islam juga terbahagi kepada dua fraction, dua bahagian yang umum. Pertama, perkara yang bersangkutan dengan ibadah dan akidah, yang memerlukan kepada dalil-dalil atau nas-nas ataupun apa sahaja ajaran yang bersifat statik. Tidak ada ruang untuk kita memberikan tambahan baru, tak ada ruang untuk kita berikan idea-idea baru. Namun Islam juga memberikan ataupun membincangkan dalam satu bahagian yang lain yang lebih luas, iaitu muamalah. Maka saya akan fokuskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber Islam di dalam akidah, di dalam ibadah dan ahkam. Wallahu alam. Okey. Kalau kita lihat ada 3 perkara. Islam adalah dibentuk daripada 2 sumber, Quran dan juga Sunnah.
Apabila kita katakan Islam dari Quran dan Sunnah, bermaksud Islam itu mesti difahami daripada Quran dan Sunnah. Apa-apa pentakrifan, apa-apa idea, apa-apa penerangan yang terkeluar daripada kefahaman Quran dan Sunnah, ia tidak boleh dianggap Islam. Sebab itu bila orang datang kepada kita menyampaikan agama, memberikan idea, memberikan penerangan Islam, tuan-tuan, Islam kata begini-begini, dalam waktu yang sama ia perlu difahami ia adalah pandangan Al-Quran dan juga pandangan Sunnah, iaitu pandangan Allah Azza wa Jal dan Nabi SAW. Oleh yang demikian, apabila kita kata ini Islam kata, bermaksud dia perlu menyatakan apa yang Quran kata, iaitu Allah, apa yang Nabi SAW sebutkan di dalam Sunnah ataupun di dalam hadis. Okey, bermaksud apa-apa perkara yang datang daripada Quran dan Sunnah itu Islam. Sebab bila orang akan datang, Ustaz, memanglah Sunnah kata macam ni, tapi kita nak beragama. Macam mana you kata you nak beragama, tapi bila Sunnah datang, anda cuba untuk lari daripada pandangan Sunnah dan pandangan Quran. Dia ada contradiction. Dia tak boleh duduk sekali. Maka bila Islam, kita kena kembali kepada dua dasar ini, dua sumber ini. Dan apabila kita katakan Sunnah, itulah Islam. Itulah, apabila kita katakan Quran, itulah Islam. Kalau ia tidak datang daripada Quran dan Sunnah, ia tidak datang daripada dua sumber ini, ia perlu diragui. Ini yang kita panggil sebagai manhajut talaqi kita. Bagaimana kita nak ambil agama kita. Sebab kita akan sampai dalam perbincangan yang lebih panjang. InsyaAllah, saya ingat program ini akan panjang lagi, kita akan masuk dalam banyak cabang. Jadi apabila kita katakan Islam kata, ini dua dah, kita akan nampaklah benda yang tidak dipersetujui adalah saddul dzara'i', adalah perkara lain. Bahkan kalau katakan qiyas pun ia tidak diterima dalam zahir. Itu lebih panjang. Namun kaedah asas apa sekalipun ia mesti dikeluarkan, istimbat, istikhraj dan sebagainya daripada dua sumber ini. Okey? Boleh? Selepas daripada ni, apa-apa orang kata, kita akan, bukan kita nak persoalkan, kita cuba tanya, di mana Quran kata, di mana Sunnah kata. Bila kita buat, kita tahu ini adalah Islam. Beragama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ia bukan satu permainan. Ia adalah satu perkara yang akan dibawa di hadapan Allah Azza wa Jal. Kita tidak mahu masuk ke dalam neraka, kita mahu pergi ke dalam syurga. Di dalam syurga dia ada step, dia ada cara berjalan yang telah ditunjukkan oleh kedua ini. Sekiranya kita beragama dengan apa yang kita rasa baik, maka kitalah yang akan tentukan kita nak masuk ke mana. Kalau kita nak masuk ke dalam syurga Allah, kita perlu mengikut jejak ataupun aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Okey, itu saya ingat clear. Okey. Orang bertanya, apa itu Quran? Apa itu Quran? Di Malaysia mungkin dia agak lambat. Tapi tuan-tuan, bila kita pergi kepada dunia luar, kenapa kita lambat? Malam tadi saya ada forum di UIA Kuantan dan berkaitan dengan pluralism. Adalah satu discussion in English dengan pelajar dan kemudian luar. Apa yang berlaku adalah gerakan untuk dakwah Islam. Saya ingat dakwah Islam yang awal bukan mengajarkan kepada umat Islam. Nabi bermula dakwah di Mekah adalah untuk mengislamkan orang yang bukan Islam. Walau bagaimanapun, kalau kita melihat kepada keseluruhan negara umat Islam, senang cerita Malaysia, berapakah jumlah mereka yang masuk ke dalam Islam? Berapa ramai yang kita sendiri, yang apabila kita pergi ke kedai, kita boleh jumpa dengan kawan ataupun orang toke Cina, dia boleh cakap tentang saya jual, saya beli, apa hukum dalam apa muamalat dalam mazhab Syafi'i. Dia kenal mazhab Syafi'i untuk, dia kata jual haji, okey, beli apa, dia tahu tentang benda tu. Tetapi kadang-kadang dia tanya, apa itu Islam, apa itu Quran, kita tak tahu. Jadi kadang-kadang kita takut untuk bercakap dengan dia sebab kita tak ada modal. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada modal, macam mana dia nak memberikan kepada orang? Sebab kita memang tak ada apa. Kita menjadi hero di dalam gerakan kita, duduk sama kita, kita berkhilaf, kita cakap. Tetapi kadang-kadang kita terlupa satu tanggungjawab untuk pergi kepada orang bukan Islam dan menyampaikan ayat Allah dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
saya menyambung pelajaran di UK dan saya ada program di Jerman. Ada satu orang, dia bukan ustaz, dia hanyalah pekerja biasa. Dia masuk pejabat pukul 8 pagi, balik pukul 5 petang. Ada satu pusat Islam, satu kawasan di Jerman. Dia kata dengan dia masuk pukul 8 pagi, keluar 5 petang, sebulan dia Islamkan orang lebih kurang 20 orang di tangan dia sahaja. Dia tak buat dakwah, dia duduk, kadang dia jumpa orang datang, dia tanya, dan tu dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia menjadi bukan layman atau lay muslim biasa dah. Dia menjadi pejuang. Dia pula yang bergerak untuk masukkan orang lagi. Kerana apa? Dia mengkaji. Umat Islam duduk, apa itu Quran? Apa dia Quran? Quran saya baca hari-hari ustaz, habis. Dan apabila ada orang mati, saya baca Quran, baru saya nampak. Okey? Apabila Quran hanya diberikan kepada orang mati berbanding dengan orang hidup. Okey, sedangkan mukallaf itu adalah kepada orang yang hidup. Orang mati bukan mukallaf. Okey? Ini semua saya bagi secara umum dan kita akan bincang dan ada perbincangan, dan insya-Allah Ustaz Badrul pun akan membantu untuk menjawab persoalan yang kita ada pada pagi ini. Okey. Kaedah umum ataupun takrifan umum huwa al-kalamul mu'jiz al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maktub bil masahif wal manqul bit tawatur wal muta'abbad bi tilawatih. Kalam Allah, dia adalah perkataan Allah. Allah, ucapan Allah. Sebab itu apabila Quran dibacakan kepada kita, ia menjadi besar. Apabila kita katakan Allah kata, ia adalah perkataan Allah, perkataan pemilik bumi dan alam semesta ini, pemilik kepada diri kita yang berada dekat min hablil warid, kata Quran, daripada urat darah kita Allah lebih dekat. Ini adalah kalam Allah. Ketika kita baca yang bersifat mukjizat, dia mukjizat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertulis di dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir. Dia tidak ada satu keraguan bahawa ia memang perkataan, the exact words, perkataan yang sama seperti mana Jibril hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi serahkan ataupun ajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat ajarkan kepada generasi kepada selepas itu, dan sampai kepada kita, dan tertulis di dalam Quran. Dan membacanya adalah ibadah. Okey, membacanya adalah ibadah. Okey. Seterusnya, bagaimana pula dengan sunnah? Berbezakah antara sunnah dan hadis? Perkara ini kebanyakan orang dia kata sunnah hadis. Bagaimana? Ya, dia sedikit agak teknikal. Saya hanya untuk bentangkan beberapa idea-idea yang agak supaya kita dapat berfikir, agak berat sikit. Bukan datang untuk kita nak keluarkan masyarakat muslim daripada hanya duduk untuk menghabiskan masa. Kadang kuliah antara maghrib dan isyak, dia datang daripada kat rumah, sekali orang tanya, gimana Tok TV kau di rumah kan? Jadi daripada orang berkata, dia duduk di masjid, dia dengar. Tak, duduk dan berfikir, biar berat sikit. Sebab itu di dalam masyarakat kita, dia ada satu, ataupun dalam sistem ekonomi, dia ada supply and demand. Kita akan supply apabila ada demand. Kalau adanya demand untuk ustaz-ustaz dan orang yang ingin bercakap tentang agama secara intelek, secara ilmiah, okey, maka ustaz-ustaz ini akan dijemput, bukan hanya untuk kita hanya berseronok dengan agama. Okey, dia ada 3 yang secara umum, dan mungkin 4. Ada ulama hadis melihat perbezaan antara keduanya, ulama usul fiqh, di kalangan fuqaha, dan juga mereka yang mengkaji di antara ulama usuluddin. Pada ulama hadis, mereka tidak membezakan antara sunnah dan juga hadis. Perkara yang sama. Hadis adalah sunnah, sunnah adalah hadis. Adalah manusiba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyah am khilqiyyah. Segala sesuatu yang bersumberkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ia sunnah, kita kata ia hadis, ia adalah perkara yang disandarkan, disebutkan, ia adalah perkataan Nabi, dia adalah perbuatan Nabi, dia adalah penetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi, dan ia adalah sifat tubuh Nabi ataupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka apabila kita katakan Nabi kata, hadis kata, ia mempunyai implikasi yang besar.
Implikasi yang besar tuan-tuan, kerana kita sandarkan pada Nabi. Dan apabila kita tidak berhati-hati dalam isu ini, kita takut bahawa satu masa, ataupun kita tidak tahu 10, 20, 30, 40 tahun akan datang, kalau ia tidak dikawal, umat Islam tidak berjaga-jaga dalam hal ini, dia boleh menjadi lebih dan mirip kepada Kristian. Apabila satu orang datang, dia adalah ustaz, dia berpakaian-pakaian orang agama, datang sahaja orang, dia akan menyatakan ini Nabi kata. Maka benda yang tidak ada dijadikan ada, ditambah. Sebab itu kenapa para ulama hadis datang dan memelihara perkara ini, supaya menjaga asalah, menjaga originality agama. Kalau semua orang datang menyatakan malam tadi dia mimpi, dia tambah agama. Kalau orang lain pula mimpi, dia tambah agama. Apa beza kita dan Kristian? Sebab itu perkara ini berhati-hati. Sebab itu Al-Imam Muslim dalam mukaddimah dia dengan begitu cantik dan begitu panjang meriwayatkan hadis-hadis berkaitan nak cakap tentang Nabi, kena hati-hati. Okey, kena hati-hati. Salah satu daripada hadis mutawatir lafzi, kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menipu atas nama aku. Okey, menipu, man kadzaba ala bermaksud negatif. Tapi ada juga orang dia kata, nahnu la nakdzibu ala rasul walakin nahnu nakdzibu lir rasul. Kami tak menipu untuk menipu Nabi atas nama Nabi, tapi kami menipu untuk dalam cara yang positif, untuk orang dekat ke agama. Tak apa, kami tipu supaya orang datang kepada agama. Kedua-duanya tidak dibenarkan. Sebab wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi kata itu adalah wahyu. Sekiranya kita kata tak apa, kita bukan tipu benda yang negatif, benda positif. Nabi kata bukan asal daripada Nabi, pada hakikatnya adalah daripada Allah. Daripada Allah ia wahyu. Cubaan untuk tambah, kata, betul lah ustaz, benda ni palsu, tapi kan benda ni baik. Nilaian baik bukan akal manusia. Akal manusia tak tercapai. Cuba masukkan dalam poket kita. Apa dalam poket kita tanpa masukkan tangan? Kita tahu apa dalam poket kita? Okey, ada shilling. Shilling apa? Untuk benda yang menjadi milik kita pun kita tidak tahu bagaimana yang ia merupakan bidang kuasa Allah Azza wa Jal. Sebab itu bila ia adalah Nabi SAW kata, dia sudah berkata dan ia sudah tertulis dan diriwayatkan, stop. Jangan campur tangan daripada apa bidang kuasa Allah dan Rasul. Kita hanya ikut ittiba'. Sebab itu bila kalau katakan sunnah itu, dia seperti tapak kaki kita letak, ada bekas, kita hanya pijak di atas itu. Bukan kita menambah, kita besarkan sikit, kita kecilkan sikit, tak. Kita ikut di atas kesan tapak kaki yang telah ada, dan itulah Nabi pijak. Di situ jugalah Nabi dan para sahabat pijak, itu jugalah yang kita pijak. Di dalam dua urusan, di dalam urusan, jangan salah faham saya, dalam dua urusan akidah dan ibadah. Jangan main, dia buat lawyer buruk pula. Ustaz, jadi tu kita tak payah naik kereta, kita naik unta. Syekh, benda ni bukan dalam bab muamalah, dia dalam bab ibadah dan akidah. Benda ni ada ruang untuk. Sebab itu saya teringat Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku dalam ucapan dia kata, kenapa para ulama salaf yang lalu, mereka lah mufassir, mereka lah muhaddis kadang-kadang, dan dalam waktu yang sama dia menulis tentang algebra, mereka menulis tentang penemuan-penemuan baru dalam matematik, sains dan sebagainya. Sebab mereka tahu ruang inovasi itu di dalam hal dunia, bukan hal agama. Kita telah terlalu letih untuk buat apa benda inovasi dalam agama, sehingga kita dah habis idea untuk buat dalam inovasi dunia. Ketika Barat membuat kelengkapan tentera, negara umat Islam tak boleh. Kita hanya beli daripada Rusia, kita beli daripada Amerika. Tapi kita kata kita nak perang dengan Amerika. Macamlah mereka tak tahu untuk lawan kita macam mana. Dia tahu kelebihan, dia juga tahu kekurangan. Kita tak ada kepentingan tu, kita tidak ada kelebihan tu. Yang kita ada, apa sahaja benda yang boleh buat duit, yang boleh tarik orang, aku akan buat. Jadi agama jadi cacah merba. Akhir sekali kita tidak buat inovasi di dalam urusan dunia, kita buat urusan di dalam urusan agama. Ialah daripada seorang mimpi, yang lain pula nak mimpi. Ajib. Macam katakan, dia kata dia boleh mengajar, Nabi iring dia sampai pergi ke meja.
Tu saya kata daripada Nabi iring sampai ke meja, mintalah Nabi yang mengajar terus kat meja tu. Okey? Agama bukan macam ni. Agama apa yang telah tertulis dalam Quran dan juga sunnah. Bagi para ulama hadis, dua ini sama, tak ada beza. Okey? Supaya kita jelas. Sebab bila orang akan kata, ustaz benda ni sunat aja. Tuan-tuan, kalau sunnah itu di dalam salat, dia bukan sunnah yang sunat, ia sunnah yang wajib. Kita takbir, kita angkat tangan macam ni, boleh tak? Tak boleh. Sebab sunnah telah mengajarkan dia di antara bahu dan juga telinga. Kalau kita melebihi daripada itu, melampau daripada atau mengurangkannya, dia sama sekali terkeluar daripada petunjuk sunnah. Ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang wajib. Okey? Sebab kita pukul rata yang sunat, oh sunat, buat tak apa, tinggal buat tak pahala, tinggal tak ada apa. No. Ada sunnah yang wajib. Sunnah dalam salat, sunnah dalam puasa. Ada perkara-perkara tersebut adalah benda yang wajib mesti kita ikut. Ulama usul fiqh hadis jelas, mereka sepakat dalam penakrifan hadis. Apa yang disandarkan kepada Nabi, perkataan, perbuatan, penetapan, sifat tubuh badan dan juga akhlak Nabi. Tetapi bagi mereka sunnah adalah setiap yang datang daripada Nabi SAW yang bukan Al-Quran. Okey? Baik berupa ucapan, perbuatan ataupun ketetapannya dari setiap apa-apa yang dinyatakan sebagai hukum syarak. Apa yang mempunyai nilai value hukum syarak, maka dia sunnah. Itu bagi ulama usul. Okey. Bagi fuqaha, hadis adalah benda yang sama, namun bagi mereka sunnah setiap apa yang ditetapkan daripada Nabi SAW yang tidak berkaitan dengan kewajipan. Masalahnya masyarakat kita faham ini sahaja sunnah, tanpa melihat bagaimana sunnah itu difahami ulama hadis. Dan di kalangan fuqaha pun dia bukanlah kata sunnah itu tidak ada sunnah yang wajib. Namun bila dia nak, kesilapan kita lah juga, kadang-kadang kita nak ambil yang paling light, yang paling ringan. Macam mana nak larikan daripada agama ini satu tanggungjawab, dia akan pusing sampai mana dia boleh lari. Okey. Persoalan yang penting, bagaimana Quran dan sunnah berperanan sebagai sumber Islam? Bagaimana Quran dan sunnah berperanan yang kita boleh gunakan sebagai sumber Islam? Quran, okey, seperti mana yang disebutkan oleh Ibn Ashur, dia mempunyai 8 cara yang ataupun peranan yang penting. Quran dalam memperbaiki kepercayaan dan mengajar akidah yang benar. Ini adalah main business Islam yang dibawa oleh daripada Rasul yang pertama, sama ada kita mengatakan Nabi Allah Adam ataupun Nuh alaihi salam, ataupun manusia yang pertama Adam alaihi salam, sehinggalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah. Perkaranya satu, membersihkan akidah. Membersihkan akidah. Akidah asal kita mentauhidkan Allah, menolak kesyirikan. Dalam masyarakat kita, saya ingat, untuk menjadi kafir ataupun menidakkan kewujudan Tuhan mungkin payah. Siapa pun dia orang buat dosa ke, mungkin kita kata, kita jumpa dia takkan kata Tuhan tu tak wujud, dia tolak kewujudan Tuhan, mungkin tidak. Tetapi orang yang beragama sekalipun boleh hampir keluar ataupun keluar daripada millah, petunjuk Islam, dan bahkan Islam itu sendiri dengan jerat syirik. Dengan jerat syirik. Syirik bermaksud kita mengakui Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan, tetapi Allah memerlukan bantuan makhluk. Syirik, sebab tu dipanggil musyarik ataupun peserta, orang yang join sekali di dalam program. Kita letakkan Allah assistance, pembantu kepada Allah itu adanya makhluk. Tidak ada makhluk yang membantu. Bahkan Nabi SAW pun tidak masuk campur dalam urusan Allah. Dia hanya penyampai. Dia juga makhluk. Nabi nak bagi syafaat pun memerlukan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Okey? Kedua, pengenalan akhlak yang mulia. Quran mengajarkan tentang akhlak. Sebab tu Nabi SAW kana khuluquhul Quran. Nabi punya akhlak adalah apa yang kita disebutkan di dalam Quran. Pensyariatan hukum juga dalam Quran, selain daripada adanya akidah, adanya akhlak, dia datang dengan hukum. Namun kebanyakan surah-surah yang panjang pensyariatan, ia berlaku dalam proses madani.
selepas daripada hijrah. Apa yang Nabi letakkan? Pencucian akidah, penetapan akidah. Okey? Pengurusan masyarakat manusia, al-wa'du wal-wa'id, memberikan khabar berita gembira dan juga ancaman. Cerita dan kisah umat terdahulu, tunjuk ajar berkaitan isu semasa, i'jaz Quran sebagai bukti nubuwah. Okey? Dan kita lihat bagaimana sumber ini ada pada kita hari ini. Apabila kita nak katakan sebagai al-wa'du wal-wa'id, mau'izah, nak berikan peringatan, jangan buat begini, jangan buat begitu, buat begini dapat apa? Lari daripada itu dapat apa? Kita sudah pun ada Quran. Kita tidak memerlukan bantuan kisah-kisah mistik. Kita tidak memerlukan tambahan-tambahan yang tidak ada asas dalam Islam ataupun tidak ada sumber yang sahih dalam Islam. Quran dah mencukupi. Orang kata, tak ustaz, saya nak memerlukan benda ni, nak tambah. Adakah Quran begitu lemah sehingga tidak mampu menambahkan rasa takut kepada Allah? Adakah sunnah Nabi SAW begitu kurang sehingga kan kita memerlukan benda yang lain? Ini mempunyai implikasi yang jauh di dalam akidah. Sehingga kita kata, oh, Quran sunnah tak mengancam lah cerita dia. Tidak adalah sampai boleh panggil-panggil orang dalam telaga ke. Tak bolehlah Nabi SAW tiba-tiba terbang ke. Para Umar baling pedang patah balik pada Umar pegang ke. Adalah cerita-cerita karamah dan juga mukjizat, tapi tidaklah seperti mana apa yang melampau-lampau diceritakan. Masyarakat kita tu lah saya kata, dia suka hedonism, melampau-lampau dalam hiburan. Cerita-cerita apa yang nak melawak, cerita yang boleh menyebabkan wow. Balik lupa. Kerana saya saja kacau kawan yang suka pergi program macam ni, tanya dia, pergi sana dapat apa? Syok ustaz tu melawak. Dia melawak, dia boleh cerita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau seribu lain, entah aku tak tahu dia mengajar apa. Dia sebut 8 peranan Quran, aku tak hafal satu pun. Okey. Mungkinlah alhamdulillah kebanyakannya dia seperti al-Imam Syafi'i. Sekarang dia boleh kata, tak apa ustaz, saya rekod. Okeylah. Yang kadang datang Imam Syafi'i, dia tengok, dia ambil air liur, dia tulis dengan air liur, dia hilang, dia hafal. Mungkinlah begitu, wallahu a'lam. Okey. Quran ada komplit untuk urusan agama, tak payah kata apa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Sebab itu Imam Malik kata, bagi orang yang datang selepas pada itu mendakwa apa yang tidak ada dalam Quran dan juga sunnah, dia seperti ingin mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah khianat kepada umat Islam dan khianat kepada Allah sebab tak bagi penuh. Nabi macam-macam simpan sikit untuk bagi melalui mimpi. Datang ia qadah, tak. Quran dan sunnah telah sempurna. Ia tidak memerlukan kepada tambahan-tambahan baru. Seterusnya, Quran telah pun sempurna. Bagaimana sunnah memainkan peranan di dalam kesempurnaan Quran? Ada orang kata, Allah kata ma farratna fil kitabi min syai'. Allah dah turunkan semua dalam Quran. Jadi kenapa kita perlukan kepada sunnah sehingga memerlukan kepada hadis yang banyak? Tuan-tuan, apabila kita katakan sunnah di sini, bukan semua yang didakwa perkataan Nabi itu sahih. Okey? Kita kena tahu, bukan semua yang diperkatakan oleh Nabi itu sahih. Di antara Nabi dan para sahabat, ada di kalangan para sahabat yang buat rekod sikit-sikit. Antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As, dan juga sedikit daripada penulisan Abu Bakar, hantar surat Ali, tulis sedikit tentang hadis. Sebab hadis memang pada kehidupan hayat Nabi larang menulis hadis. Man kataba anni falyamhuh. Siapa yang tulis daripada aku selain pada Quran, buang dia, hapuskan dia. Para ulama bincang, mungkin kerana takut bercampur dan sebagainya lah antara Quran dan juga hadis. Okey, jadi berlaku penulisan tadwin itu banyak peringkat. Ada yang menulis hadis ataupun mengumpul hadis secara sistematik. Ada yang mengumpulkan dalam bab-bab tertentu. Ada yang hanya tulis sikit-sikit atas kertas, batu, kayu dan sebagainya. Okey. Oleh yang demikian, hadis selepas daripada itu para ulama dengar, para sahabat dengar berlakunya pembunuhan ataupun syahidnya Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Bermulanya orang mencipta hadis. Yang paling awal antaranya adalah Syiah. Untuk menyokong pendirian politik mereka, dia cipta hadis.
Bila seorang buat hadis, seorang buat lagi, maka banyak. Bahkan ada satu orang yang dipanggil Nuh al-Jami', Nuh yang Nuh pengumpul, yang mengumpulkan semua benda. Kata para ulama, pada dia semua benda dapat temui pada Nuh al-Jami'. Nuh bin Maryam ini nama dia. Nuh si pengumpul ini, semua benda melainkan cakap benar. Semua benda dia ada, cakap benar jadi tak ada. Okey? Dia mengaku puluhan ribu, makan seratusan ribu, mereka hadis berkaitan dengan fadilat surah saja. Dia kata, aku melihat manusia sibuk dengan maghazi Abi Ishaq dan juga Abu Hanifah, fiqh Abu Hanifah, maka dia cipta hadis. Sebab itu bila ada hadis, penceramah perlu bagi tahu hadis ini sahih ataupun tidak. Mana nak dapat? Itu memerlukan penceramah pun dia bukan datang tak ada rujukan, cakap saja. Kalam fadhi, kalam cakap kosong begitu. Tak. Dia adalah orang yang bertanggungjawab di atas perkataan dia. Okey? Kaitan antara Quran dan sunnah. Apabila Quran datang, Quran mempunyai sekurang-kurangnya 3 keadaan. Quran tidak datang dalam keadaan yang detail. Okey? Tafsil dan mujmal. Apabila Quran menyatakan bahawa wa aqimus salah, salatlah kamu, kita tak akan jumpa bagaimana takbir, bagaimana meletakkan tangan di atas dada, bagaimana rukuk, bagaimana tangan seperti menggenggam lutut, dan bagaimana sujud, perbincangan tentang sujud. Ia tidak dijumpai di dalam Al-Quranul Karim. Jadi bagaimana? Hadis datang untuk menjadikan ataupun mengajar bagaimana tata cara itu. Nabi SAW menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi ajar satu persatu. Itu yang dinamakan sebagai peranan sunnah. Jadi bila kita kata begini, sunnah mesti membantu. Yang kedua, tabyin dan mubham. Okey? Bagaimana hadis membantu menjelaskan banyak perkara. Contoh, bila Allah kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalan minallah, potong tangan mereka, bagi pencuri lelaki dan perempuan tangannya dipotong. Apa maksud tangan? Kalau saya pegang ini tangan juga, ini pun tangan juga. Adakah kita nak, bila orang mencuri kita potong tangan daripada bahu sampai ke bawah? Hadis datang menyatakan pada pergelangan sahaja, ar-razakh. Okey? Hadis datang membantu. Kalau kita tolak hadis, runtuh agama ni, cacah merbah agama ini. Yang terakhir, taqyid dan mutlak. Apabila Allah menyatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta di antara kamu dalam keadaan yang batil. Nabi SAW kata, inna dima'akum wa a'radakum haramun alaikum. Okey? Wa amwalakum haramun alaikum, darah kamu, harta kamu, maruah kamu haram ke atas kamu. Bermaksud kita tak boleh ambil harta orang suka hati. Kita tak boleh bunuh orang. Kita tak boleh untuk mencemarkan maruah orang. Benda itu haram. Di mana itu takkid sokongan. Itu takkid sokongan kepada Quran, gunakan untuk membantu untuk menyokong kenyataan di dalam Al-Quran. Dan seterusnya, syariat atau hukum yang baru. Apabila Islam datang, apabila hadis datang, kadang-kala ia menambah syariat yang baru. Berkata Quran tak ada. Contoh daripada Abdullah ibn Mas'ud, apabila dia membacakan hadis Nabi SAW, Nabi larang daripada bertatu. Okey? La'anallahul washimat, hadis yang panjang tu, hadis yang agak sederhana panjang tu. Ada seorang perempuan, dia katakan, aku tak jumpa pun benda dalam Quran. Okey? Dan dia membacakan Allah menyuruh apa yang Nabi kata, apabila Allah Ta'ala kata Nabi arahkan, buat. Nabi larang sesuatu pun engkau kena ambil. Bermaksud Nabi juga sumber syariat. Sebab Nabi tidak bercakap, melainkan itu adalah wahyu. Okey, part yang terakhir. Kita cakap kita nak ambil Quran Sunnah, kita perlu kembali kepada Quran Sunnah. Pagi tadi saya katakan, Syiah pun kata dia ambil pada Quran dan Sunnah. Mereka yang keluar daripada itu pun mengatakan Quran dan Sunnah. Apakah cabaran? Kalau katakan Quran dan Sunnah itu semudah itu, kenapa kita pada hari ini orang tak faham? Orang still quote hadis palsu. Orang still mengambil Quran daripada luar, daripada konteks dia. Yang pertama,
Quran dan kepelbagaian tafsir dan pemahaman. Quran ia begitu, tetapi apabila datang para ulama tafsir berbeza pandangan. Dan pandangan yang perlu diambil yang mana disokong oleh Quran dan juga sunnah. Sebab itu bukan semua yang tertulis dalam kitab itu perlu diambil. Bahkan yang ada di dalam itu dengan riwayat pun. Tuan-tuan, apabila Allah Ta'ala menegur Nabi cuba larang berlakunya perceraian, perpisahan antara Zaid bin Harithah dan Zainab bintu Huyai, Nabi suruh kata pegang, jangan pecahkan, maksudnya jangan bercerai. Ada di kalangan mufassir membawa riwayat bahawa ketika Nabi dalam isu tersebut, Nabi antara Zaid dan juga Zainab, Nabi datang rumah Zaid, Nabi pergi mengorat Zainab. Boleh kita terima benda tu? Mana boleh? Tak, kitab sebut. Sebab itu bila Quran gunakan otak, walaupun disebutkan di dalam buku menyebutkan tafsir Quran, kita ada otak, akal untuk kita nilai benda tersebut. Bukan semudah-mudah. Sebab tu saya katakan, datang ini balik kita buat revision sikit, kita buat bacaan sedikit. Kadang-kadang dalam urusan hidup kita, kita banyak titik beratkan. Contoh bila kita ada kereta balik rumah, kita cek minyak hitam, kita tengok air, kita tengok itu, kita tengok ini. Kita very particular dalam isu dunia. Bila sampai pada agama cakap, oh dah ustaz kata, takkan kita nak tolak dia ustaz? Tak boleh begitu. Ustaz bukan pembawa kebenaran yang pasti. Sekiranya ustaz itu membawa pandangan yang disokong Quran dan sunnah yang sahih, maka tak ada masalah. Tapi kita pun rasa, aku belajar benda lain, dia cakap yang lain, macam mana? Kita sendiri buat rujukan, kita ada akal. Kita ada internet, bukan untuk Facebook sahaja. Kadang-kadang kitab mahal, kita boleh cari. Dapat ada kitab dalam internet, kita boleh cek dan baca. Okey, kedua, hadis. Permasalahan hadis adalah permasalahan sanad dan kefahaman. Ada hadis sahih, hasan, dhaif dan maudhu'. Okey, ini adalah bab yang selalu dalam masyarakat kita diketepikan untuk memahami tentang hadis. Orang hanya tahu bila saya ada satu kuliah, saya tanya, kat sini dah belajar apa? Oh, kami belajar hadis. Oh, baca apa? Oh, kami baca hadis 40 dan kami syarah. Ya, syarah hadis sebahagian daripada ulumul hadis. Tetapi dalam bab yang lebih besar daripada itu, para ulama berbincang tentang the authenticity, kesahihan sanad, mengklasifikasikan hadis mengikut apa. Bagaimana kita nak ambil yang mana kitab yang perlu sahih dan tidak. Oleh yang demikian, kita kena jaga-jaga dalam bab ini. Okey. Dan yang ketiga, kalau dua ini masalah pada kita, tetapi yang ketiga, saya kata supply and demand system, orang agama itu tidak kompeten. Kalau kita tengok di Malaysia, ustaz yang best, yang diambil bawa masuk ke dalam TV, yang diberikan 30 minit, 1 jam dan sebagainya, dia mesti ada yang package. Ustaz tu mesti muka jambu ke, muka lawa ke, cakap elok lepas tu buat lawak dan sebagainya. Itu yang kita ambil. Kalau kita tengok di kalangan tokoh-tokoh, kadang tokoh-tokoh agama dunia, kadang-kadang mereka bercakap pun taklah syok mana, tetapi yang keluar daripada perkataan mulut dia adalah hikmah, adalah benda-benda yang menyebabkan kita jadi salih dan alim. Okey, lihatlah perkataan itu dinilai dengan akal kita mengikut neraca Quran dan sunnah. Tokoh-tokoh agama ataupun orang agama yang tidak kompeten, kadang-kadang ia balik daripada negara Arab, balik daripada belajar mana sekalipun, bahasa Arab tidak boleh, Quran tidak boleh, hadis tidak boleh. Bagaimana dia nak ajar, sedangkan ini adalah asas, 3 asas utama di dalam orang nak belajar agama. Kita pun bukanlah satu orang yang bagus bahasa Arab, tapi kita masih lagi belajar. Kadang-kadang untuk buka, saya sebut satu buku yang dihantar oleh satu penerbit untuk saya cek tentang terjemahan buku. Dia terjemahkan mutawatir, satu negeri di negara Arab dihantar, dia kata mereka terjemahkan mutawatir bermaksud berperingkat. Saya kata mutawatir dalam konteks ilmu hadis bukannya berperingkat. Ia adalah membezakan antara khabar ahad dan khabar mutawatir. Bayangkan, ini yang duduk di negara Arab. Sebab itu bukan, kita boleh panggil, kita tengok
ini bukan seperti mana. Sebab tu kita mesti memperbanyakkan orang yang kita belajar agama. Jadi kita boleh compare yang mana akhir sekali membawa kita lebih dekat dengan Allah. Okey, kita belajar ini untuk membersihkan agama ini daripada sumber yang tidak pasti di luar daripada agama, dan kita mahu beragama seperti mana agama ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, difahami oleh para sahabat dan diamalkan oleh tabi'in dan atba'ut tabi'in. The exact thing. Okey, benda yang sama. Takkan akidah kita dengan akidah Nabi nak berbeza? Mestilah sama. Sedangkan daripada Nabi Allah Adam sampai Nabi tak berbeza, tiba-tiba kepada kita dengan juga Nabi SAW kita nak berbeza. Mustahil. Begitu juga ibadah. Jadi apabila ia sebagai sumber ilmu, kita tahu dan kita acknowledge dia adalah sumber ilmu, dan bagaimana kita hendak mengambil daripada Quran dan Sunnah sebagai sumber ilmu. Dan perkara itu memerlukan perjalanan yang panjang. Dia memerlukan usaha yang gigih. Ia bukan sekerja satu malam untuk kita dapat. Duduklah, berpenatlah. Kerana kelazatan, kata Imam Syafi'i, fa innal ladzizal 'aisha fi an-nasabi. Kelazatan kehidupan untuk kita dapat itu ada pada keletihan. Kalau kita tidak letih dalam belajar ilmu, bermaksud kita tak dapat apa. Siang belajar, malam belajar, berapa tengah hari terpaksa menyemak, dan akhir sekali manfaat itu ada, dan kelazatan ilmu itu ada, dan kehidupan itu ada pada orang yang berusaha dan penat. Wallahu ta'ala alam. Persoalan insyaAllah kita akan bincang selepas daripada yang kedua. Wallahu a'lam. Maaf ganggu, kita tuan punya kereta BEN 551 untuk mengalihkan kendaraan anda, kerana kereta anda ada tetamu yang nak pulang kena datang. Jadi terima kasih diucapkan kepada Ustaz dengan penjelasan yang begitu jelas dan nampak gambaran yang sebenar berkenaan dengan agama kita. Jadi mudah-mudahan dan diharapkan kepada hadirin semua kita nampak gambaran sebenar bagaimana agama kita dibina dan macam mana cara untuk kita mengambil agama kita daripada sumber yang macam mana, dan macam mana kita nak menilai sumber yang kita dapat tu sama ada benar atau perlu ditolak. Jadi insyaAllah kita akan rehat dalam 20 minit dan kita akan masuk kembali dan kita akan mendengar kuliah yang akan disampaikan oleh Ustaz Badrul Irsyad. Jadi kita berhenti dulu setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.